Dalam masa yang amat singkat, beratus-ratus ekor monyet menguasai bumbung rumah dan pokok ara besar. Semua monyet tersebut memperlihatkan kemarahan. Tidak mahu menerima kehadiran kami. Bila saya acah kemarahan kumpulan monyet itu kian menjadi-jadi. Malah ada yang berani mendekati kami. Datuk dan Ali Usman tetap tenang. Buat saya, keadaan begini sungguh membosankan, menjadikan saya tidak tentu arah dan lemas sendirian. Mahu rasanya menjerit sekuat hati. Ketika saya membongkok mahu mengambil sepotong kayu di hujung kaki untuk dibalingkan ke arah monyet-monyet yang menjerit, Datuk segera memegang tangan saya. "Jangan," suara Datuk keras. "Jangan tamak. Monyet-monyet di sini kalau diganggu akan mengamuk. Susah kita dibuatnya." Ali Usman bagaikan menyokong tindakan yang Datuk buat. "Mana kamu tahu, aku sudah mengalaminya. Dulu aku datang ke sini, seekor monyet jantan mengacak-acak aku di kepala tangga. Bila dibaling dengan kayu, sekumpulan monyet lain datang menyerang. Nasib baik bapa saudara aku ada. Kalau dia tak ada tak tahulah apa nak kata." Keluh saya. Bila melihat kumpulan monyet kian bertambah, Datuk seperti keresahan. Lebih-lebih lagi bila melihat ukuran badan satu kali lebih besar dari monyet biasa. Terdapat juga satu kumpulan monyet berbulu putih dan kemerahan. Kumpulan yang berbulu kemerah-merahan ini lebih agresif berbanding dengan kumpulan yang lain. Keadaan ini tidak boleh dibiarkan. Kita sebenarnya dalam bahaya. Sebelum keadaan menjadi lebih teruk, kita mesti bertindak. Sebaik saja selesai bercakap, Datuk mematahkan batang pokok kemahang yang ada di sisinya. Batang kemahang itu dipatah tiga. Bahagian bawah dihembankan ke bawah rumah manakala bahagian atas dicacak ke bumi. Batang bahagian tengah ditimang beberapa kali. Berdasarkan gerak mulutnya, saya yakin Datuk sedang membaca ayat-ayat suci. Bila pembacaannya tamat, kayu yang ditimang terus digenggam erat. Kemudian potongan kayu itu terus dilemparkan ke pangkal pokok ara besar. Monyet-monyet liar yang bergayutan bertempiaran menuju ke arah bukit kecil. Akibat dari lompatan monyet-monyet tersebut, dedaun muda dan tua berguguran ke bumi. Ranting yang kering berjatuhan. Bunyi deru akibat lompatan kumpulan monyet dari dahan ke dahan tidak ubah seperti ribut yang kuat. Jeritan dari monyet-monyet itu mengejutkan beburung dan lain-lain unggas yang mendiami hutan sekitar rumah. Dalam suasana yang tidak menentu itu, seekor monyet besar yang ukuran tingginya sama dengan seekor beruang dewasa muncul dari balik pangkal pokok ara besar. Seluruh badannya diselimuti bulu tebal berwarna kemerah-merahan. Bentuk muka monyet besar ini menyerupai muka mawas yang seketurunan dengan orang hutan dan chimpanzi. Monyet besar mendengus marah sambil menyeringai gigi yang tajam. Dalam keadaan tegak melangkah perlahan-lahan ke arah Datuk, Ali Usman bagaikan terpaku. Saya toleh ke kiri, toleh ke kanan mencari tempat yang sesuai untuk melompat dan melarikan diri. Andainya berlaku sesuatu yang tidak diduga. Monyet besar kian lama kian hampir dengan Datuk. Secara perlahan-lahan Ali Usman berubah tempat. Tadi ke kanan, kini betul-betul berada di belakang Datuk. Saya pula berlindung di belakangnya, Ali Usman. Apa saja ayat-ayat Quran yang saya ingat saya terus baca. Kamu berdua pergi jauh, cari tempat berlindung. Tanpa menoleh ke arah saya dan Ali Usman, Datuk mengeluarkan arahan. Jeritan kumpulan monyet tidak kedengaran lagi. Begitu juga dengan dahan yang patah. Dedaun tua dan muda tidak ada yang berterbangan. Bunyi menderu juga sudah berakhir. Cepat cari tempat berlindung, jangan banyak fikir. Kerana kami masih teragak-agak, Datuk mengeluarkan arahan kali kedua. Kali ini nada suaranya meninggi dan keras. Membayangkan kemarahan mula berbuih dalam hati. Monyet besar terus mendekati Datuk. Dalam keadaan yang serba tertekan itu, kami tidak dapat membuat keputusan. Arah mana dan tempat mana yang paling sesuai dijadikan tempat berlindung. Peliknya, bagaikan ada arahan dari dalam diri masing-masing, kami memilih tempat yang sama. Saya dan Ali Usman jalan beriringan menuju ke arah kepala jalan yang sudah kami lalui. Ketika memasuki kawasan rumah Raja Susuk, bagaikan ada persefahaman yang terjalin dalam diri kami berdua. Tempat yang dipilih ialah di bawah pokok sukun berbuah jarang. Dari bawah pokok sukun kami dapat melihat dengan jelas ke arah Datuk yang berdiri kemas menanti kedatangan monyet besar berbulu kemerah-merahan. Cemas juga hati melihat situasi tersebut.
Bagaimana Datuk harus menghadapi monyet besar itu? Muncul pertanyaan dalam hati. Bolehkah Datuk kamu melawannya, Tama? Entahlah, susah nak cakap. Kita tolong dia. Ali Usman mengusulkan satu cadangan. Saya tergamam sejenak. Cadangan itu memang baik sekali. Tetapi, bila mengingatkan pesan Datuk yang tidak mahu dibantu bila berhadapan dengan sebarang kesukaran kecuali dia sendiri yang minta tolong, cadangan yang baik menjadi susah. Nanti dulu, tahan saya. Kenapa? Kita bantu dia bila dia minta tolong. Itu lebih baik. Kalau itu merupakan syarat, aku tak boleh buat apa-apa, balas Ali Usman tenang. Perlahan-lahan saya anggukkan kepala. Kami berbalas senyum. Perhatian ditumpukan ke arah Datuk yang sedang berhadapan dengan monyet besar dalam jarak yang dekat. Mungkin menyedari yang lawannya memiliki kekuatan yang luar biasa, Datuk menggunakan taktik berundur, tidak menyerang. Malah ada ketikanya Datuk berlindung di balik pokok kecil sambil mengambil beberapa potong kayu lalu dilempar ke arah monyet besar. Perbuatan Datuk menimbulkan kemarahan yang amat ketara pada monyet besar. Sepasang kakinya menghentak-hentak bumi. Teriakannya cukup lantang. Monyet besar terus marah. Beberapa kali tekaman dibuat ke arah Datuk. Macam tadi, Datuk berhasil mengelak. Mungkin kerana kerap melompat dan berdiri ke setiap sudut, Datuk kehabisan tenaga. Dalam usaha untuk kesekian kali mengelakkan diri dari cengkaman monyet besar, Datuk tersilap langkah, terpijak tanah berlubang lalu tersempam mencium tanah. Terkial-kial berusaha untuk bangun. Kesempatan yang baik itu segera dimanfaatkan oleh monyet berbadan besar. Datuk diterkam dan dipijak berkali-kali. Dijulang dan dicampak ke arah pokok renai. Datuk mengerang dan mengolek-olek. Monyet besar terus mengikuti di mana Datuk berada. Datuk ditendang dan disepak bagaikan bola. Dalam pertarungan kali ini Datuk tewas. Seluruh kekuatannya bagaikan tidak wujud lagi. Situasi begitu sungguh mencengkam perasaan kami. Ali Usman bagaikan tidak sabar mahu membantu. Saya terpaksa bekerja keras menahan Ali Usman menerpa ke arah monyet besar. Bertenang, selagi dia tidak meminta bantuan kita tidak boleh membantunya. Kesian Datuk kamu, Tama. Aku tak berani melanggar pesannya. Ali Usman menarik nafas kehampaan. Tiba-tiba jeritan monyet besar bergema ke seluruh kawasan sekitar. Kaki kanannya yang berbulu berada di atas dada Datuk. Monyet besar menepuk-nepuk dadanya sambil merenung kawasan sekitar. Seolah-olah memberitahu kepada semua makhluk yang berada di situ yang dia berjaya menewaskan Datuk. Di saat monyet besar berada di puncak kegembiraan, Datuk yang berada di bawah telapak kakinya segera bertindak. Dengan sisa tenaga yang masih ada, kedua-dua belah tangan Datuk memegang pergelangan kaki monyet besar lalu dipulas. Monyet besar menjerit kesakitan kerana pergelangan kakinya terkehal dan terus jatuh. Secepat kilat Datuk bangun dan bersedia untuk meneruskan perlawanan. Kerana menyedari musuhnya seekor monyet besar, dia harus bertindak dengan hati-hati dan teliti. Silap langkah akan menanggung sengsara seumur hidup. Dari cara Datuk berdiri serta memperkemaskan ke kuda, saya dapat menduga yang Datuk akan membuka langkah silat gerak rasa dan hati yang banyak memanfaatkan tenaga dalam. Setiap jurus yang dilepaskan seiring dengan kalimah Allah. Begitu juga dengan gerak langkah dan kedipan mata. Silat gerak dan rasa hati jarang sekali digunakan. Malah Datuk sendiri tidak gemar menggunakan silat jenis ini. Kecuali sudah terdesak benar atau menghadapi saat paling genting yang tidak dapat diatasi cara lain. Biasanya, setelah Datuk memanfaatkan silat tersebut untuk melawan musuh, dia akan berpuasa selama seminggu dan melakukan amalan tertentu sepanjang malam. Banyak melakukan sembahyang sunat dan bersedekah. Selain itu, seluruh sendi dan tubuh terasa sengal-sengal dan sakit. Menanggung rasa sakit inilah yang tidak berapa digemari oleh Datuk. Mungkin kerana faktor usianya. Monyet besar dah bangun, tutur Ali Usman. Sepasang anak mata saya tertumpu ke arah Datuk dan monyet besar saling berhadapan. Dalam keadaan yang terhincut-hincut, monyet besar perlahan-lahan memusingkan badan hingga membelakangkan Datuk. Datuk yang berkira-kira mahu membuat serangan mengejut merapatkan dirinya dengan monyet besar. Mencari bahagian yang baik untuk melepaskan tumbukan berkesan. Datuk menemui posisi paling baik, berada di sebelah rusuk kiri monyet besar dalam jarak kira-kira 1 kaki.
Bila tumbukan padu dilepaskan, urat, saraf dan tali perut boleh putus tanpa meninggalkan sebarang kesan dari luar. Di saat Datuk menarik nafas, mengumpulkan kekuatan dari dalam sambil mengucapkan kalimah Allah, monyet besar melepaskan tendangan kencang. Secepat kilat Datuk menjatuhkan diri hingga belakangnya sama paras dengan pucuk rumput semilu. Menyedari tendangannya tidak mengena sasaran, monyet besar menjadi marah dan membetulkan kedudukannya untuk melepaskan tendangan kedua yang lebih kuat dan padu. Sasarannya, tubuh Datuk, sudah dipastikan di mana berada. Sebelum tendangan kedua dari monyet besar berjalan, Datuk bertindak terlebih dahulu. Bagi mengelirukan perhatian dan tumpuan monyet besar, Datuk menggolekkan tubuhnya ke kanan dan ke kiri di bumi. Keadaan tersebut menyebabkan monyet besar teragak-agak untuk melepaskan tendangan. Kedudukan sasarannya sering berubah. Kemarahan monyet besar terus membara, memekik dan menumbuk dada dan menghentak bumi. Ketika itulah tumbukan dilepaskan oleh Datuk ke arah yang sudah dipilih. Monyet besar terus merang. Bila suara raungannya berhenti, tubuh monyet besar hilang, entah ke mana. Cuma yang kelihatan kepulan asap nipis bersama bau kemenyan. Kamu berdua kemari, laung Datuk. Saya dan Ali Usman segera berlari ke arah Datuk yang tertunduk duduk di bumi. Dia nampak tercungap-cungap dan keletihan. Kita berehat dahulu, itu usul dari Ali Usman. Tak payah, sekarang kita masuk ke rumah, kata Datuk. Tapi, Datuk keletihan, kata saya. Tak apa, suruh Ali Usman buka pintu rumah. Datuk terus bangun dan Ali Usman menggigit bibir sambil merenung ke arah pintu rumah yang bertutup rapat. Cepat Ali, sergah Datuk. Baik, balas Ali Usman. Baru saja dua tapak Ali Usman melangkah menuju ke kaki tangga, terdengar sesuatu dari balik pokok ara. Ali Usman berpatah balik ke arah Datuk. Macam ada bunyi binatang di balik pokok besar, beritahu Ali Usman. Perasaan kamu saja rasa macam itu, saya meningkah. Tidak tamal. Serentak dengan itu terdengar bunyi dedahan dan reranting pokok besar bergegar. Akar yang bergayutan terbuai-buai. 2-3 ekor tupai yang berlari di dahan berjatuhan ke bumi. Macam ada sesuatu yang menggoyangkan pohon ara dua pemeluk itu. Kami alihkan perhatian ke arah pokok ara besar. Lagi sekali kami mengalami kejutan yang tidak diduga. Rasanya bagaikan tidak percaya dengan apa yang berada di depan mata. Sejenis makhluk ganjil keluar dari celah-celahan juntaian akar. Rupanya sungguh pelik. Badannya bersisik macam sisik buaya. Perutnya buncit dengan pusat tersembul sebesar buah jambu batu. Sepasang payudara besarnya kelihatan lembik terbuai-buai, bagaikan bersambung dengan bahagian dagu. Putingnya tersembul hitam macam seketul kayu arang. Kedua-dua belah pipinya kelihatan kembung, tidak ubah macam perut katak puru yang baru diusi dengan kayu. Bentuk wajahnya campuran keluang dan manusia. Sepasang telinganya menyerupai telinga gajah. Kedua-dua belah tangan dan jari jemari persis tangan dan jejari manusia. Kehadiran makhluk ganjil ini diiringi dengan beberapa ekor keluang berukuran besar, lebih besar dari ayam jantan. Saya terpesona dengan sepasang kaki dan pahanya yang besar dan memancarkan cahaya. Sisi di bahagian tersebut kedudukannya agak menonjol dan bentuknya seperti kulit tiram. Walau apapun, saya dan Ali Usman tidak berani merenung ke arah mata yang merah menyala serta memancarkan sinar yang boleh memeningkan kepala bila ditentang. Berjaga, Datuk mengingatkan kami berdua bila melihat makhluk pelik itu melangkah sambil mengangkat kedua tangannya. Setiap kali makhluk hodoh dan menakutkan itu melangkah, keluang yang berterbangan mengiringinya dalam nada suara yang tinggi dan rendah bagaikan satu irama. Pancaran matahari yang ke arah badan makhluk pelik itu memantulkan kilauan yang berpadu dalam warna kekuningan, kebiruan dan merah jambu. Kilauan warna itu cukup menarik. Jika direnung dalam tempoh yang lebih dari 10 saat, kepala terasa pening dan pandangan jadi berpinau-pinau. Tekak jadi loya dan terasa mahu muntah. Ini bukan sebarang binatang, komen saya. Ya, balas Datuk. Ini syaitan, tingkai Ali Usman. Benar apa yang kamu kata. Aku minta kamu atasi masalah ini, mungkin kerana kepenatan, mungkin mahu menguji atau sememangnya Datuk tahu keupayaan Ali Usman maka tugas tersebut diserahkan ke bahunya. Serahkan pada saya, ada nada kebimbangan mengiringi kata dari Ali Usman. Ya, kamu harus mencuba.
Aku bantu kamu." Itu janji Datuk yang memberikan kekuatan semangat pada Ali Usman. Ada cahaya keyakinan tergambar di wajahnya. Walaupun sudah diberikan suntikan semangat keyakinan oleh Datuk, tetapi Ali Usman bagaikan ragu-ragu mahu memulakannya. Perkara itu dapat saya kesan berdasarkan riak wajahnya. 2-3 kali dia menarik nafas sambil merenung ke arah saya, minta sokongan moral. "Kamu boleh buat, Ali," saya bersuara. Dia tersenyum resah. "Hadapilah dengan keyakinan, percaya Allah berkuasa atas segala-galanya." Nada suara Datuk agak keras. Ali Usman masih belum berganjak dari tempat asalnya. Masih belum membuka langkah. "Ayo, pergi sekarang," desak Datuk. "Sekarang?" "Yalah," balas Datuk dengan tegas. Wajah Ali Usman dalam matanya. Dalam keadaan yang serba tidak kena itu, Ali Usman tatap muka saya. Dengan tujuan menaikkan semangatnya, saya tegakkan ibu jari ke arahnya. "Kamu boleh," kata saya. Ali Usman terus melangkah dengan tenang ke arah makhluk aneh yang kian berani mempamerkan dirinya. Tidak mahu berlindung di balik pokok besar lagi.